akan pergi kepada introduction. Saya akan terangkan secara ringkas. Introduction ni di mana orang yang boleh dikenakan cukai ni, dia akan menyerahkan penyata dia kepada KP. KP ni ataupun dalam English dia DG, ialah Directorate General, bermaksud Direktorat Besar yang Pencukaian Kementerian Kewangan Peminjam. Untuk year assessment tersebut. KP ni dia boleh menerima penyata dan menilai taksiran sewajarnya atau secara alternatif lah. KP ni juga dia boleh menolak penyata dan menentukan cukai yang perlu dibayar berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Lepas tu assessment ni dia akan menyertakan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar dan notis yang dikenali sebagai borang lah. Dan syarikat ni akan membuat penilaian sendiri yang berkuat kuasa daripada year assessment 2001. Next kita pergi kepada 1.0 types of assessment. Type of assessment ni dia ada kepada 7, iaitu daripada original assessment, reduced assessment, additional assessment, composite assessment, increased assessment, advanced assessment dan juga protective assessment. Cukai taksiran ni dibuat pada borang bercetak komputer yang disampaikan kepada pembayar cukai melalui pos biasa. Notis cukai taksiran ni dia hendaklah disampaikan kepada pembayar cukai tersebut, walaupun pembayar cukai tu mungkin tak akan terima notis tu, tapi pembayar cukai tu kena tanggung lah. Dia kena jelaskan kepada KP kenapa dia tak terima notis cukai taksiran tu, dan dia akan dikenakan penalti kalau lambat bayar cukai pendapatan tu. Seterusnya 2.0 original assessment ataupun pencukaian asal, penilaian asal, di mana cukai taksiran ni dia dibuat mengikut butiran-butiran yang telah diberikan oleh pembayar cukai ataupun oleh ejen pembayar cukai tersebut dalam penyata yang berkaitan. Namun KP ni juga boleh mengenakan budi bicara dia dalam keadaan tersebut dalam 2.1, di mana pulangan tanpa penyerahan, di mana tiada penyata yang dikemukakan. KP ni boleh menentukan emah pendapatan bercukai orang tersebut dan membuat penilaian yang sewajarnya berdasarkan pertimbangan yang terbaik di bawah Seksyen 90/3. Anggaran pulangan ni dia tak menghalang orang tu daripada liability hutang atas kegagalan mengemukakan penyata, dan pembayar cukai ni dia akan terus dikenakan penalti juga sebab tak menyerahkan penyata pendapatan dia. Next 3.0 type of assessment yang kedua, reduced assessment, penilaian yang dikurangkan. Sekiranya ada rayuan terhadap cukai taksiran ataupun taksiran tambahan, pembayar cukai ni dia boleh ada dua. Yang pertama, dia boleh mencapai persetujuan dengan KP semasa semakan penilaian ataupun dengan menyediakan bukti yang boleh diterima untuk tuntutan perbelanjaan tersebut. Yang kedua, dia boleh memenangi kes melalui rayuan terhadap keputusan mahkamah dan menyebabkan penilaian asal ataupun penilaian tambahan ni boleh dikurangkan. Oleh itu, taksiran yang dikurangkan ni akan dikeluarkan untuk mencerminkan pengurangan cukai pendapatan tersebutlah. Seterusnya 4.0 additional assessment, penilaian tambahan. Penilaian tambahan ni dia boleh dibangkitkan oleh KP dalam 3 keadaan. Yang pertama, apabila pembayar cukai ni dia telah meninggalkan pendapatan tertentu semasa membuat penyata dan diketahui oleh KP semasa membuat taksiran asal. Yang kedua, di mana apabila cukai telah dikembalikan kepada pembayar cukai dengan kesilapan fakta ataupun undang-undang. Yang ketiga, apabila terdapat pendapatan tambahan yang belum diambil kira semasa membuat pulangan atau taksiran asal tidak mengambil kira pendapatan tersebut.
Dan KP ni dia dibenarkan untuk mengeluarkan penilaian tambahan apabila menemui fakta baru, walaupun isu tu masih lagi dalam rayuan ke Mahkamah Tinggi. Okay, next 5.0, time bar for issuance of assessment, bar masa untuk pengeluaran penilaian. Yang 5.0 ni dia berkuat kuasa sejak 1 Januari 2014. Had masa untuk pengeluaran taksiran asal dan taksiran tambahan adalah tempoh selama 5 tahun selepas tamat year assessment yang berkaitan lah di bawah Seksyen 91/1. Seterusnya 5.1, pengecualian kepada had tempoh 5 tahun. Dia boleh dapat pengecualian jika KP tersebut boleh membuktikan sebarang penipuan yang disengajakan ataupun cuai. Dan penilaian tambahan ni boleh dibuat pada bila-bila masa untuk tujuan menebus sebarang kerugian cukai yang boleh dikaitkan dengan penipuan yang disengajakan ataupun kecuaian yang dipersoalkan di bawah Seksyen 91/3. Okay, next 6.0, composite assessment ataupun penilaian komposit, di mana pembayar cukai ni ada 4. A, di mana dia ingkar dalam memberikan penyata mengikut Seksyen 77/1 ataupun Seksyen 77A/1. Yang kemudian B, dia gagal untuk memberikan notis keboleh cas atas cukai tu selaras dengan Seksyen 77/3. C, dia membuat pulangan yang salah dengan meninggalkan ataupun memahami sebarang pendapatan. Dan D, dia memberikan sebarang maklumat yang salah yang menjejaskan kebolehpercayaannya sendiri. Isu taksiran komposit kebiasaannya selepas perbincangan ataupun semakan awal dengan pembayar cukai yang menghasilkan persetujuan cukai. Okey, emang cukai pendapatan seperti yang dinyatakan dalam taksiran komposit ni akan dianggap sebagai cukai yang perlu dibayar dengan tujuan kutipan dan pemulihan cukai oleh kerajaan. Cukai ni perlu dibayar yang dinyatakan dalam taksiran komposit ni akan termasuk cukai yang kurang di-charge dan juga penalti. Okay, selepas taksiran komposit dikeluarkan, pembayar cukai ni tak dibenarkan merayu kepada SCIT dan dia adalah muktamad dan muktamadlah untuk tujuan akta tersebut. Okay, seterusnya 7.0, increase assessment, penilaian meningkat di bawah Seksyen 101/8/9. Okay, increase assessment ni akan dikeluarkan jika A, pembayar cukai ni dia mencapai persetujuan dengan KP semasa semakan taksiran. B, mahkamah ni telah memutuskan isu yang dipertikaikan dan mengakibatkan kenaikan cukai yang perlu dibayar. Okey, isu notis kenaikan taksiran ni akan dibuat sebaik sahaja pihak-pihak ni mencapai persetujuan ataupun dia diperintahkan oleh SCIT atau mahkamah dan tiada hak merayu terhadap taksiran yang dinaikkan sekiranya ada persetujuan antara pembayar cukai dengan KP di bawah Seksyen 102/3. Seterusnya 8.0, advance assessment, penilaian awal bawah Seksyen 92, di mana KP ni dia diberi kuasa untuk menilai pembayar cukai terlebih dahulu dengan mengeluarkan taksiran awal untuk mengelakkan kehilangan hasil kepada kerajaan. Okey, KP ni dia boleh mengeluarkan penilaian awal di bawah keadaan-keadaan yang berikutlah. Dia ada 6 keadaan. Keadaan yang pertama, di mana jika pembayar cukai tersebut berhenti menjalankan perniagaan. Keadaan yang kedua, di mana pembayar cukai tersebut mula menerima pendapatan penggajian.
ataupun pencen atau annuity atau bayaran berkala di bawah Seksyen 4E pendapatan. Keadaan yang ketiga, apabila pembayar cukai ni dia akan meninggalkan Malaysia dan sumber pendapatan dia berkemungkinan akan berhenti selepas saja pembayar cukai ni meninggalkan Malaysia. Keadaan yang keempat, di mana pembayar cukai ni dia menjalankan perniagaan mengangkut penumpang. Contoh aja kargo melalui laut ataupun udara. Keadaan yang kelima, di mana jika tempoh asas perniagaan atau sumber pelaburan untuk year assessment tersebut tak bertepatan dengan tahun kalender. Dan keadaan yang keenam yang terakhir, di mana pembayar cukai ni dia menerima pendapatan selepas pemberhentian sumber perniagaan. 9.0 Protective Assessment. DG is authorized to issue additional assessment subject to a 5 years time limit unless there is the element of negligence, willful default, or fraud. To avoid assessment being time-barred, a protective assessment will be issued in the following circumstances, such as a taxpayer is likely to incur a tax liability in year ahead 2018, but investigation has not been complete. Thus, a protective assessment will be issued before the 31 December 2023. 10.0 IRB Office. The IRB of Malaysia had replaced Inland Revenue Department with effect from 1 March 1999 through the enactment of IRB of Malaysia Act 1995. Taxpayers who want to discuss matters on the notice of assessment should approach the assessment branch of each state. 11.0 Service of Notice. In order to impose penalties for non-compliance with notice and order, S145 deemed that a notice by ordinary or registered post will have been served on the day after it will have been received in the ordinary course of post. For example, A, in the case of a company, partnership, or body of person having a registered office in Malaysia, firstly to that registered office, to its land-known address, and lastly to any person authorized by it to accept service of program. Secondly, B, in the case of a company, partnership, or body of persons not having a registered office in Malaysia, firstly, to any registered office of the company, partnership, or body, wherever the office may be situated. Secondly, to the principal place of the business or other activity of the company, partnership, or body, whether that place may be situated also. And lastly, to any individual authorized by or under the law of any place where the company, partnership, or body is incorporated, registered, or established, and to accept service of process. And C, lastly, in the case of an individual to his last known address. In 2007, AMTC 171, the High Court held that the IRB bear the burden of proof to show that the notice was actually posted before they can rely on the presumption of S1452 of the Act. There should be evidence such as record book to show that on such a day a letter addressed to the taxpayer at the address listed on the envelope was posted. 12.0 Late receipt of notice of assessment and other notice. As the notice is normally delivered by normal post, the tax authorities recognize the possibility of postal delay in the delivery of notice to the party concerned, and accordingly a grace period of 1 week is normally granted before any penalty for late payment or submission of relevant information is imposed. Means any tax payable needs to be paid within 30 days from the date of notice of assessment. 10.0 Non-receipt of notice of assessment. Notice of assessment and additional assessment Form J and Form JA are sent by ordinary mail to taxpayers, and it is the current IRB policy that the notice is deemed received by the taxpayer as long as it was the correct address and it has not been written by post office. This is in accordance with provision of S145 of the Act.
There are cases where Form J or Form JA, which are sent by ordinary mail, do not reach the taxpayers or agent. The unfortunate taxpayers affected are only aware of it when they receive the notification of increased assessment, which shows the late payment penalty imposed. In this situation, the affected taxpayer may appeal to the assessment branch and explain the situation. The IRB will normally consider the circumstances and the track record of affected taxpayer before remitting the imposition of the penalty and late payment penalty. Each appeal will be considered on a case-by-case basis. If it can be substantiated that the error was genuine, the IRB may not impose the penalty. 13.1 Meaning of last known address. In Government of Malaysia VDH SJ 1991 1 MSTC 3229 HC, the taxpayer argued that his residential address should be his last known address, although he has included both his tax agent's address and also his residential address in his return form. The High Court held that either one of the addresses can be considered as the last known address. The notice will only be defective service if it was sent to an address not stated in the return form. Taxpayers is obligated to inform IRB within 3 months using a prescribed form CP 600B of any change of address as 89. 14.0 Validity of the notice. The notice or documents sent by the tax authorities will remain valid notwithstanding such notice or documents may contain mistake, defect or omission. The emphasis is as long as its substance and effect conform with the Act or in accordance with the intent and meaning of the Act, it will remain valid. Section 143(2) would deem the notice of assessment to be valid although it may contain mistake on firstly, the name of person charged the tax, second, the description of any income, and lastly, the amount of chargeable income, assessed or tax charge. Poin saya mengenai Best Judgment Assessment yang 15.0. Overview of section 90 and 91. This section grant the Director General the authority to conduct assessment. Kiranya akan conduct assessment ni Director General yang declare sebagai DG. Dia akan conduct assessment ni untuk membuat penilaian. Director Best Judgment while the term isn't explicitly defined, it is underscore to be executed in good faith, relying on available information and assessing officers' knowledge. Kiranya untuk dapatkan judgement daripada director ni, dia nak function dia dapatkan judgement assessment ni untuk diferensiasi secara khusus. Dia tekankan mengenai good faith, available information dan assessing officers' knowledge untuk pengetahuan pegawai penilai. Jadi nak tahu yang pegawai penilai ni pengetahuan ni tinggi ataupun tak untuk nilai benda tu. And significant, establish the groundwork for understanding the best judgment principle in tax assessment. Kepentingan dia menetapkan asas untuk memahami prinsip pendapat terbaik dalam penilaian cukai. Nak tahu tahap dia berada dalam tahap terbaik ataupun buruk ataupun sederhana untuk nilai cukai ni, okey ataupun tak. Slide yang seterusnya mengenai Argosy Company Ltd case. Yang ni diceritakan dengan lebih dalam mengenai satu case yang berkenaan dengan case tu. Argosy Company ni dia terlibat dalam kebakaran yang merosakkan rekod 25,000 USD. Yang sebab peraturan dalam setiap syarikat dia kena simpan data-data tu, tapi dia terlibat dalam kebakaran sampaikan 25,000 nilai 25,000 nilai hilang daripada rekod dia orang. And then sebab condition untuk best judgment ialah first, dia kena a rational opinion on tax liability is a prerequisite, iaitu dia kena ada pendapat rasional untuk nilai cukai adalah prasyarat. Yang second ialah
submission of justifying fact is mandatory. Mengemukakan fakta yang membenarkan adalah wajib. Jadi dia tak boleh simpangkan fakta yang dia tahu tapi dia tak beritahu sebab dia kena kemukakan fakta benda tu. Sebab benda tu adalah wajib. Yang seterusnya, honest on the taxpayer, the burdenship to the taxpayer to prove the assessment exercise fairness. Beban kepada pembayar cukai. Beban beralih kepada pembayar cukai untuk membuktikan kelebihan penilai. Beban tu dia akan beralih kepada pembayar cukai. Beban tu beralih kepada pembayar cukai untuk buktikan kelebihan penilai ni. Penilai tu ada kelebihan dia tersendiri. Okey, mengenai slide seterusnya iaitu legal comparison Guyana and Malaysia. Comparative study of Guyana section 48.4 and Malaysia section 93. Ini perbandingan antara Guyana section dengan Malaysia section. Sebenarnya exploration of Guyana, peruntukan Guyana ni dia menjelaskan yang boleh untuk mendapatkan penentuan pendapatan yang dikenakan cukai berdasarkan pendapat terbaik. Kira dia kena ada pendapat yang terbaik untuk tentukan cukai tersebut. Dan pendapat komisioner pula, penekanan terhadap pendapat komisioner mengenai liability cukai. Kini dia kena ada reasonable opinion on liability cannot be formed. Dia kena ada opinion yang kukuh untuk liability dia. Mengenai slide seterusnya iaitu judicial commentaries, iaitu Lord Russell dia komen in Commissioner V. Bedridges Ramraja 1937. Dia kata pendapat terbaik iaitu best judgment ni dalam penilaian cukai. Requirement for an honest and fair estimate by the officer according consideration of local knowledge and reputation. Ni dia kena ada anggaran honest and fair, jujur dan adil. Kena ada ketinggalan untuk anggaran jujur dan adil oleh pegawai dalam mempertimbangkan pengetahuan tempatan dan penilaian masa lalu. Contoh amalan dia Analysis VAR Local View Custom and Excise Commissioners 1941. The common obligation and the significance of fair consideration of all material. And seterusnya application, practical implication of best judgment assessment for taxpayer. Pandangan terhadap aplikasi amalan penilaian pendapat terbaik untuk pembayar cukai. Kini dalam best judgment ni dia adalah pandangan practical implication, pandangan terhadap implikasi amat untuk best judgment dalam taxpayer. Illustrative example and scenarios demonstrating the application of legal principle. Senario aplikasi, contoh ataupun senario dia akan menggambarkan aplikasi prinsip-prinsip undang-undang. Dan last sekali, final thought on the importance of maintaining integrity and best judgment assessment for a fair and transparent tax system. Yang dalam yang last sekali pula dia kata kepentingan untuk kekalakan integriti dalam penilaian best judgment ni lah, iaitu sistem taxpayer ni perlu sistem ni perlu adil dan terus. Okey, untuk 16.0 Unlimited Assessment, Section 91(3) provides the DG iaitu Directory General where it appears to him that A. Sebarang bentuk penipuan atau keingkaran dengan sengaja telah dilakukan bagi pihak mana-mana orang, ataupun B. Mana-mana orang yang telah cuai. Okey, kita akan sambungkan dengan 16.1 iaitu meaning of fraud. Fraud ni means penipuan. Takrif klasik terkemuka penipuan boleh didapati dalam Derry vs. Page 1889 atau 337 HL, di mana House of Lords berpendapat bahawa penipuan dibuktikan apabila ditunjukkan bahawa representasi palsu telah dibuat secara disedari atau tanpa kepercayaan dalam kebenarannya, atau melulu tanpa mempedulikan sama ada ia benar dengan palsu. Okey, untuk sambungan yang tadi,
16.2 Meaning of willful default. Jika perbuatan atau peninggalan itu sama dengan pelanggaran kewajipan orang itu dan oleh itu kecuaian, dia tidak akan bersalah dengan sengaja, mengabaikan atau lalai, melainkan dia tahu bahawa dia melakukannya dan berniat untuk melakukan pelanggaran kewajipannya atau cuai melulu, dalam erti kata tidak mengambil berat sama ada perbuatan atau peninggalannya itu melanggar kewajipannya atau bukan. Seterusnya 16.2.1 iaitu burden of proof adalah menjadi kewajipan LHDN untuk membuktikan bahawa pembayar cukai telah melakukan kesalahan penipuan atau fraud untuk ingkar dengan sengajanya, semata-mata menggunakan anggapan bersalah tanpa hasil dalam negeri yang memerlukan untuk mewujudkan ingkar yang disengajakan di pihak pembayar cukai tidak boleh dipertahankan di sisi undang-undang. Okey, untuk 16.3 pula, meaning of negligence iaitu kecuaian. Pembayar cukai akan dikatakan cuai dalam mengemukakan penyata sekiranya LHDN dapat menunjukkan bahawa A. Pembayar cukai berhutang tanggungjawab standard kepada LHDN apabila mengisi maklumat. Second iaitu B. Pembayar cukai telah melanggar kewajipan penjaga. Dan juga C. Menyebabkan beberapa kerosakan yang diiktiraf secara sah kepada LHDN. Kerosakan undang-undang ini sedemikian akan menjadi kehilangan hasil kepada kerajaan. Kecuaian akan mewakili tahap salah laku yang lebih rendah berbanding dengan penipuan iaitu fraud atau kemungkiran dengan sengaja iaitu willful default. Oleh itu adalah lebih mudah lagi bagi pihak berkuasa cukai untuk memastikan pembayar cukai telah melakukan kecuaian daripada yang lain. Okey, seterusnya 17.0 iaitu refund. Dalam rejim taksiran sendiri, ansuran cukai yang dibayar kepada LHDN dalam year assessment semasa mungkin melebihi cukai pendapatan yang perlu dibayar. LHDN kemudiannya akan meneruskan pembayaran balik lebihan kepada pembayar cukai melalui via e-banking. Pembayar cukai juga bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat bank, nombor akaun, alamat email dan alamat surat menyurat dengan LHDN atau dalam borang nyata cukai. Okey, akhir sekali 18.0 iaitu tax is payable. Selepas penyerahan penyata atau penerimaan notis taksiran tambahan, cukai perlu dibayar dan perlu dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat tempoh. Seterusnya cukai pendapatan juga perlu dibayar walaupun sebarang rayuan dibuat kepada Suruhanjaya khas cukai pendapatan Seksyen 103-1.